Atmosfera bumi mengandungi 78% gas nitrogen. Gas-gas ini wujud dalam bentuk molekul dwi-atom. Dalam bentuk ini, molekul-molekul nitrogen adalah lengai yang juga membawa maksud tidak reaktif. Untuk lebih mudah memahami maksud lengai dalam konteks kita nitrogen, mari kita ambil Mr. Rabbit sebagai contoh. Haiwan boleh mengambil gas nitrogen daripada atmosfera semasa proses tarikan nafas. Tetapi disebabkan molekul nitrogen ini adalah lengai, maka haiwan tidak dapat menggunakan gas nitrogen ini sebagai sumber nitrogen. Jadi gas-gas ini akhirnya dibebaskan semula ke udara melalui proses hembusan nafas. Dan ini adalah sama untuk tumbuhan. Jadi dalam kata mudah, molekul-molekul nitrogen dalam bentuk dwi-atom tidak boleh digunakan secara terus oleh haiwan dan tumbuhan. Molekul nitrogen yang lengai ini perlu ditukarkan kepada bentuk nitrogen yang boleh digunakan oleh tumbuhan dan haiwan yang kita akan pelajari dalam kita nitrogen. Secara umumnya, terdapat 5 proses yang berlaku dalam kita nitrogen. Tetapi sebelum kita melihat proses-proses ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat dulu aturan dalam kita nitrogen dan bagaimana kelima-lima proses ini berkait antara satu sama lain. Kita nitrogen bermula dengan proses pengikatan nitrogen, di mana dalam proses ini, molekul-molekul nitrogen yang lengai di atmosfera akan ditukarkan kepada bentuk nitrogen yang berguna dalam tanah. Ini diikuti dengan proses asimilasi. Dalam proses ini, apabila tumbuhan dan haiwan mendapatkan elemen nitrogen, nitrogen akan digunakan untuk menghasilkan sebatian nitrogen, seperti protein, yang penting untuk pertumbuhan yang sihat. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, bangkai dan tinggalan-tinggalan organisma akan mengalami proses perebutan dan penguraian, di mana organisma pengurai dalam tanah akan menguraikan sebatian nitrogen dalam haiwan dan tumbuhan. Proses penguraian ini akan menghasilkan amonia yang larut dalam tanah untuk membentuk sebatian amonium. Melalui proses penitritan, sebatian amonium akan ditukarkan kepada bentuk nitrogen yang lain dalam tanah, seperti nitrit dan nitrat. Proses ini membantu mengembalikan semula nitrogen yang terkandung dalam haiwan dan tumbuhan kembali kepada tanah. Nitrat di dalam tanah boleh diserap dan digunakan oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Sebahagian daripada nitrat dalam tanah turut melalui proses pendenitritan, di mana dalam proses ini, nitrat akan ditukarkan kepada molekul nitrogen dan dikembalikan semula ke atmosfera sebagai gas nitrogen. Sekarang, kita dah tahu aturan dan perkaitan antara proses-proses ini. Mari kita lihat dengan lebih mendalam untuk mengetahui dan memahami tentang apa yang berlaku dalam setiap proses-proses ini dengan lebih spesifik. Kita mulakan dengan proses pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen membantu menukarkan molekul nitrogen yang lengai di atmosfera kepada bentuk nitrogen yang berguna dalam tanah. Proses ini dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen. Antaranya ialah bakteria Rhizobium. Bakteria ini memasuki akar pokok kekacang dan menyebabkan pertumbuhan struktur seperti nodul akar. Di dalam nodul ini, bakteria Rhizobium menukarkan gas nitrogen di atmosfera kepada amonium yang boleh digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk molekul dan sebatian penting untuk pertumbuhan yang sihat. Bakteria Rhizobium mempunyai hubungan simbiosis dengan pokok kekacang, di mana bakteria Rhizobium membantu untuk mengikat dan memberikan sumber nitrogen kepada pokok kekacang.
Dan pada masa yang sama, pokok kekacang memberikan nutrisi kepada bakteria. Terdapat juga bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas dalam tanah, seperti bakteria Azobacter. Bakteria ini turut menukarkan gas nitrogen di atmosfera kepada amonia. Amonia boleh larut dalam tanah untuk membentuk amonium. Amonium boleh digunakan oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Amonium juga boleh menjalani proses penitritan yang akan membentuk nitrit dan juga nitrat. Selain daripada bakteria pengikat nitrogen, tindakan kilat juga boleh menukarkan molekul nitrogen yang lengai di atmosfera kepada bentuk nitrogen yang berguna dalam tanah. Molekul nitrogen di atmosfera mempunyai ikatan ganda 3. Ikatan ini menyebabkan molekul-molekul nitrogen adalah stabil dan lengai. Maka ini menyebabkan molekul nitrogen tidak boleh dipisahkan dan digunakan secara terus oleh tumbuhan dan haiwan. Tetapi kilat menghasilkan jumlah tenaga yang sangat tinggi yang boleh memisahkan molekul-molekul nitrogen ini kepada atom-atom nitrogen yang akan bergabung dengan oksigen di atmosfera untuk membentuk nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida akan larut di dalam air hujan dan membentuk asid nitrik yang kemudiannya meresap ke dalam tanah dan membentuk nitrat. Di sini kita dapat lihat bahawa tindakan kilat membantu untuk menambahkan nitrogen yang berguna ke dalam tanah dalam bentuk nitrat. Dalam kitab nitrogen, asimilasi ialah proses yang menceritakan bagaimana organisma seperti haiwan dan tumbuhan mendapatkan nitrogen dan menggunakan nitrogen untuk membentuk molekul dan sebatian yang penting untuk pertumbuhan organisma yang sihat. Tumbuhan boleh menggunakan nitrogen dalam tanah dalam bentuk nitrat dan amonium. Tetapi nitrat adalah bentuk nitrogen yang lebih banyak dan lebih mudah digunakan oleh tumbuhan. Tumbuhan boleh menyerap ion nitrat atau amonium dalam tanah menggunakan akar. Tetapi ini adalah berbeza untuk haiwan. Haiwan tidak boleh mendapatkan sumber nitrogen secara terus daripada tanah. Haiwan mendapatkan elemen nitrogen apabila haiwan datang dan makan daripada tumbuhan yang mempunyai nitrogen. Nitrogen ini akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan untuk membina sebatian dan struktur yang penting seperti sel, DNA dan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan organisma yang sihat. Lama-kelamaan, organisma akan mati dan akan melalui proses penguraian dan perebutan. Dalam proses penguraian, organisma pengurai dalam tanah seperti bakteria pengurai, cacing dan juga kulat akan menguraikan bangkai kepada amonia yang akan larut dan meresap ke dalam tanah dan akhirnya membentuk amonium. Di sini kita dapat lihat bahawa proses penguraian membantu untuk mengembalikan semula nitrogen yang terdapat dalam badan haiwan dan tumbuhan kepada tanah dalam bentuk sebatian amonium. Dalam keadaan aerobik, yang juga bermaksud dengan kehadiran oksigen, sebatian amonium akan dioksidakan dalam proses penitritan oleh bakteria penitritan. Bakteria ini akan menukarkan sebatian amonium kepada bentuk nitrogen yang lain, iaitu nitrit dan juga nitrat. Bakteria yang pertama adalah bakteria Nitrosomonas yang akan menukarkan amonium dalam tanah kepada nitrit. Dan ini diikuti oleh bakteria Nitrobacter yang menukarkan nitrit kepada nitrat. Di sini kita dapat lihat bahawa proses penitritan membantu untuk menambahkan nitrat ke dalam tanah. Nitrat dalam tanah boleh digunakan oleh tumbuhan secara terus dalam proses asimilasi.
Dalam proses pendenitritan, bakteria pendenitritan seperti Clostridium dan Pseudomonas akan menguraikan dan menukarkan sebahagian nitrat dalam tanah kepada molekul nitrogen dan oksigen. Proses ini berlaku dalam keadaan anaerobik, yang juga bermaksud bakteria pendenitritan melakukan proses ini dalam keadaan kekurangan atau ketiadaan oksigen. Di sini kita dapat lihat bahawa proses pendenitritan mengurangkan kandungan nitrat dalam tanah dan mengembalikan semula molekul nitrogen ke atmosfera sebagai gas nitrogen. Secara ringkasannya, nitrogen beredar dalam atmosfera, tanah, air dan organisma melalui 5 proses ini yang kita boleh klasifikasikan kepada 2 kategori. Kategori pertama adalah proses yang menambahkan bentuk nitrogen yang berguna ke dalam tanah. Selain daripada 3 proses ini termasuklah tindakan kilat dan juga penggunaan dan penambahan baja. Kategori kedua adalah proses yang mengurangkan bentuk nitrogen yang berguna dalam tanah. Selain daripada 2 proses ini, terdapat juga proses lain yang turut mengurangkan nitrogen dalam tanah, seperti hakisan dan juga proses larut lesap ataupun pencucian. Kesemua proses dalam kitar nitrogen ini adalah penting untuk memastikan kandungan nitrogen di atmosfera dan dalam tanah kekal seimbang.